harta yang tak beralih ini lawan oleh dia. Terutamanya yang tuan dia mati atau melarikan dia. Ada tuan dia yang masuk Islam, tuan dia yang belum masuk Islam, dia ahli zimah, dia ayat. Macam mana nak buat? Kata Salman Al-Farisi, beberapa orang sahabat yang lain, dia beri pada bala tentera yang masuk. Jadi hak mereka. Saya tidak mahu kata tak boleh macam itu. Bagaimana dengan generasi-generasi yang akan datang? Bagaimana dengan para sahabat yang tua, yang dulu dan lain-lain? Lalu saya tidak mahu mengarahkan hal itu yang tak ada ini, tak dibagi. Menjadi milik, kalau zakat, dibagi secara zakat bagi orang Islam. Yang tidak zakat, dia ambil haram, yang jizyah, diberi kepada rakyat Islam dan bukan Islam. Dan hasil yang banyak ini membolehkan kerajaan Islam memberi imbuhan. Bukan saja pada fakir miskin, termasuklah kepada sahabat-sahabat yang dulu. Dan termasuklah kepada ahli zimah, orang bukan Islam yang sudah tua. Dia beri keuntungan. Inilah dia sifat negara berkebajikan yang dilaksanakan oleh Islam. Lebih aman, lebih awal daripada negara-negara modern. Khalifah Utsman bin Affan menganjurkan azan 2 kali pada hari Jumaat kerana menghadapi kuat-kuat kerajaan umat Islam di zamannya. Sering lewat datang ke masjid. Begitu juga tidakkan supaya mengambil unta yang kehilangan. Tidak menyanggah hadis yang melarang kerana kekurangan amanah di zamannya. Berbeza dengan zaman sebelum. Di sana ada hadis. Sekiranya kamu jumpa kambing yang hilang, tangkap kami. Jaga dengan cari tuannya. Sebab aku buat tuannya dalam masa tempoh, boleh sebenarnya. Bila tuannya datang, sama ada yang halal, ataupun ganti kami. Harga. Kalau jumpa unta yang hilang, jangan ambil. Kerana unta ni binatang yang besar, boleh bawa diri dia. Ini ada habis. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman mengalahkan kalau jumpa unta yang hilang pun, ambil juga. Cari tuan dia, sembelih. Bila tuan dia datang, bisa halal ataupun ganti. Adakah Sayyidina Utsman menyanggah hadis? Tidak. Kerana hadis ini berkait sebab yang tertentu. Sebabnya di zaman awal Islam orang amanah. Zaman Sayyidina Utsman sudah banyak orang yang baru masuk Islam. Moral sudah mulai lemah. Unta dia keluar. Unta dia keluar. Diambil oleh mereka pasal jauh. Maka Sayyidina Utsman suruh unta juga diambil. Ini beza dengan zaman Umar dan Umar. Zaman sekarang dengan zaman unta kapal yang kereta api. Ali radhiyallahu anhu bertindak menjatuhkan hukuman membakar bunuhan sesat di zamannya. Apabila mereka mempersetujukan hukum bunuh secara biasa dilakukan adalah kerana siasat syariah bagi mencapai maksud syariat mencegah kemungkarannya. Ibn Qayyim sebut bila Allah bersabar dan mengikut-mengikutnya mendakwa Tuhan masuk dalam diri sendiri. Ini sudah sesat. Sudah menjadi ada pengikut-pengikut sebenarnya mengarahnya bila murtad jatuh hukum, bila hukum bunuh mereka ejek hukum bunuh prosedur. Bila prosedur sebenarnya kata inni qad ra'aytu al-amra munkara ajjatu nari wa da'awtu khamra. Bila aku melihat kemungkaran yang besar sudah datang, aku perintahkan khamra mengambil aku, bakar dan mereka yang mengajarkan diri. Ini tindakan yang dianggap sebagai sana oleh dunia modern. Tetapi kerana menurunkan musuh yang besar jahat, yang menganggap rendah hukuman yang berat itu masuk dalam siasat syariah dan maqasid. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melaksanakan konsep adil bagi menangani masalah ekonomi, bukan dengan menaikkan cukai. Bila gubernur dia tulis surat mengatakan bahawa hasil negara kuat,
orang masih negara minta dia tambah peruntukan. Kajian Musa atau surat. Dia hantar surat. Kajian Aziz, adilta atau zilta. Awak adil atau awak bicara. Bila berlaku adil, dengan sendiri mereka akan beraktivitas. Hasil. Bila zalim, hasil banyak menjadi kurang. Hasil banyak jadi kotor. Ini kita lihat dalam negara modern pada hari ini. Bila berlaku adil, semua negara akan sama. Orang akan rasa tanggungjawab. Bantu kerajaan. Beristihad setelah 8 bahagian zakat disempurnakan. Sedangkan harta zakat masih banyak. 8 bahagian zakat. Dalam Quran ada 8 bahagian. Setelah dibagi 8 bahagian, masih ada lagi zakat yang belum. Lalu beliau beristihad supaya diberi kepada pemuda-pemuda yang tak mampu rumah tangga dan tak ada. Diberi zakat, ditambah bagian zakat, berdasarkan kepada tujuan zakat yang membantu mereka yang memerlukan pertolongan, termasuk dalam masalah modal. Ini ijtihad Umar bin Khattab berdasarkan maqasid syariat, mengambil hukum setelah hasil dalam mazhab Syafi'i. Zakat kalau pertanyaan sekadar rumah dengan anggur, lain pada itu tak ada zakat. Mengikut zakat ini. Kerana di Madinah ada semua dengan anggur. Abu Hanifah kata, bukan semua anggur pun kena zakat juga. Ia adalah hasil. Tujuan zakat ialah diambil orang yang berada, diberi pada negara yang tak berada. Ini kerana berdasarkan tujuan syarak. Termasuklah Umar bin Aziz beristihad hasil mutiara ramai pada mutiara harga dia mahal. Termasuklah hakikat. Bila sudah banyak paling pahala, maka dia ambil khumus daripada hasil itu. Ini istihad Umar bin Aziz. Ada dalam kita ini terpulang kepada perkembangan kita dalam masalah ini. Dalam masyarakat Islam, lahir para ulama yang mujtahidin terbilang membawa mazhab masing-masing tanpa perpecahan umat, melahirkan kepada mujtahid mazhab. Mereka menghasilkan karya yang bernilai bagi memperkayakan ilmu Islam. Semuanya menjadi rodokan yang berkaedah bagi umat. Sikap maqasid terhadap maqasid syariah. Bila ada maqasid syariah ini, maka lahir berbagai-bagai pahaman di kalangan umat Islam terhadap maqasid syariah. Di kalangan umat Islam ada 3 pandangan terhadap maqasid syariah. Satu, mereka yang menolak maqasid syariah, bahkan menolak qiyas dan lain-lain semua hukum. Mereka Al-Quran dan hadis sahaja. Kerana berpegang dengan zahir nas Al-Quran dan hadis tersebut. Mereka yang mendukung mazhab al-Zahiriyah, fahaman ini bercanggah dengan hakikat hukum syariat dan pengalamannya sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat dan tabi'in yang muktabar, kumpulan ini tidak mampu menerjemahkan Islam kepada pelaksanaannya yang benar dan boleh merosakkan imej Islam kerana tidak mampu menyelesaikan masalah yang tidak ada dalam mas, tidak mampu melaksanakan mas kepada mazhab syariat Allah yang adil dan memberi rahmat sejahtera. Yang kedua, mereka yang beramal dengan maqasid syariat semata-mata dengan huraian akal dan memilih cara mudah tanpa istiqamah dengan Islam sehingga meninggalkan mas yang saleh daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang nyata. Mereka ialah golongan sekularisme di kalangan umat Islam yang terpengaruh dengannya. Golongan coba berdalih dengan tidak beramal kepada hukum syara sepenuhnya dan melaksanakan Islam secara terpilih berasaskan keperluan duniawi tanpa akal, serta mempertahankan pengaruh barat dalam masyarakat Islam dengan dalil yang terakal. Seperti Khalifah Umar meninggalkan hukum hudud tanpa melihat sebabnya kerana tidak mencukupi syarat. Kalangan ini ada yang membatalkan hukum ibadat yang wajib kerana sudah baik tampaknya. Bila dah baik, tak payah tutup orang pun tak boleh baik. Ini golongan meninggalkan syarat. Kumpulan ini menjadi penyebab umat Islam terus dijaga kerana mengekalkan agenda penjajahan pemikiran yang mensesatkan. Jika mereka yang berpegang teguh dengan syariat Allah yang dinamakan dan menghayati maqasid syariat dengan mengetahui hikmat isbari hukum syariat Allah dan cara pelaksanaan dan pengurusannya yang meliputi perkara yang tidak
tetapi tetap berada di bawah bidang kuasa syariat Allah yang maha luas ilmunya, maha adil dan bijaksana, serta menerjemahkan pelaksanaannya yang mencapai keselamatan dan hikmat mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Inilah pendekatan yang benar dan istiqamah melakukan islah dan tajdid, memimpin manusia dengan Islam, dengan kemampuan menyambung ajaran Islam yang kekekalan dan menghayati mukjizat Al-Quran yang berterusan. Syariat Islam yang dilaksanakan dengan tepat di zaman Islam bukan sahaja berjaya mengislamkan manusia, dalam arti yang sama mengislamkan ilmu daripada berbagai-bagai tamadun. Apabila dilaksanakan dengan betul, ilmu maksud syariat adalah kebijaksanaan yang bersih yang berajaran Islam yang sempurna, berasaskan akidah tauhid yang menegakkan kepercayaan kepada Allah dan menolak yang lain daripadanya, menyalahkan kesempurnaan Islam, merangkumi segala aspek, memandu kehidupan manusia tanpa sempadan bangsa, agama, tempat dan masa. Inilah perjuangan para Rasul alaihissalam di zaman masing-masing, sehingga kebenaran daripada Allah dapat ditegakkan, akal dapat dimanfaatkan, kebijaksanaannya yang sebenar dengan petunjuk Allah dan jahiliyah dapat dikalahkan. Firman Allah Taala, "Walladzina ijtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra." Abashir ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu setiap yang melampaui batas sempadan Allah, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikan berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. InsyaAllah dengan perbincangan dapat alih kanal persoalan timbulkan lebih menyempurnakan lagi perbincangan kita, dapat menampung kekurangan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita Allah. Aku boleh ada wasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Fadil Tuan Guru yang telah membentangkan satu tajuk yang sangat menarik berkaitan dengan maqasid syar'iyyah. Apa yang saya boleh simpulkan daripada perbincangan yang bagi Tuan Guru sebentar tadi? Itu pertamanya, kita pada hari ini memerlukan para fuqaha yang faham tentang politik pemerintahan Islam untuk melihat maqasid syar'iyyah, dan juga ahli politik yang faham fiqh siasat. Fuqaha yang faham siasat, ahli politik, ahli siasat yang faham fiqh. Dan inilah perintah yang ada pada parti Islam Indonesia PAS, insyaAllah, yang melayakkan kita untuk menjadi peneraju bagi pemerintahan negara Indonesia ini, insyaAllah. Yang pertama. Yang kedua, perkara asas dalam maqasid syar'iyyah yang kita bahaskan, terutamanya perkara-perkara yang melibatkan daruriyat, 5 perkara asasi yang melibatkan hifzuddin, penjagaan agama, hifzun nafsi, penjagaan nyawa, hifzul mal, penjagaan harta, hifzul amal, penjagaan marwah, dan juga hifzul akal, penjagaan akal. Ini yang kita lihat pada hari ini gagal dijaga oleh kerajaan Barisan Nasional, dan mereka gagal untuk melihat keperluan maqasid syar'iyyah. Dan disinilah keperluan kita sebagai gerakan Islam untuk terus memperjuangkan perkara ini, untuk melihat Islam berada di atas, insyaAllah. Saya dengar kisah yang berlaku pada seorang laki-laki yang datang dari jauh dari bumi Iraq, datang ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu seorang ulama terkenal Al-Imam Malik rahimahullah, semata-mata untuk bertanyakan hukum darah nyamuk. Lalu ditegaskan oleh Al-Imam Malik, kamu datang dari jauh bertanya hukum darah nyamuk, kamu lupa untuk bertanya hukum darah pusing yang telah ditumpahkan. Dan inilah yang berlaku pada hari ini, perbincangan fiqh picisan
berbicara tentang hukum pocok-pocok kadang-kadang, hingga cenderung berbicara hukum hakam berkaitan mereka yang dibicara ditahan tanpa bicara. Inilah perkara-perkara yang berlaku yang memerlukan bakti gerakan Islam untuk ke depan dalam perkara-perkara seumpama ini. Dan untuk seterusnya saya menjemput Al-Fadhil yang amat berhormat Datuk Seri Yusuf Haji Azizah untuk memulakan ulasan di pembincangan beliau. Saya sebutkan di awal tadi dimulakan oleh Tuan Guru Ustaz Haji Harun Said, dari beliau tidak menduga. Dengan kita berjemput Al-Fadhil pada tafadhal masykur.